Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita dimulakan dengan cadangan penjualan tenaga boleh diperbaharui yang dijana di Sarawak kepada Singapura merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara Malaysia dengan negara Republik tersebut. Mesyuarat itu merupakan sebahagian daripada program pemukiman pemimpin tahunan Malaysia Singapura ke-10 yang dihoskan oleh Singapura pada Isnin. Dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas mesyuarat, kedua-dua Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan hasrat untuk bekerjasama dalam perkongsian teknologi rendah karbon dan tenaga boleh diperbaharui, penangkapan dan penyimpanan karbon serta kredit karbon. Dalam hal ini, kenyataan tersebut menjelaskan kedua-dua pemimpin mengambil maklum perbincangan berterusan untuk Singapura mengimport tenaga boleh diperbaharui dari Sarawak di mana kerajaan Malaysia akan membantu untuk mempercepatkan proses tersebut. Difahamkan perbincangan sedang diadakan antara Sarawak melalui Sarawak Energy Berhad SEB dan Singapura berkenaan cadangan penyaluran tenaga boleh diperbaharui merentasi sempadan sehingga 1000 megawatt dari empangan hidro Sarawak. Ia akan melibatkan kabel laut sepanjang 700 km yang mana 70% daripadanya akan meliputi perairan wilayah Indonesia. Terdahulu, Lee telah menerima delegasi Malaysia yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar sejurus ketibaan mereka di Istana Singapura. Premier Sarawak Datuk Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Mopeng turut menyertai delegasi tersebut yang juga telah melakukan kunjungan hormat kepada Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Hadir sama Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Mopeng serta rombongan selamat tiba di Bali petang Isnin bagi menghadiri Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 di Bali Nusa Dua Convention Centre pada Selasa. Beliau bersama rombongan tiba di hotel penginapan di Bali pada jam 6.45 petang. Mengiringi beliau ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Hussain, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Berhad Datuk Syarbini Suhaili dan Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman. Pada sebelah malamnya, Premier Sarawak dijadual menghadiri taklimat yang akan disampaikan oleh Datuk Syarbini sebelum menghadiri jamuan malam. Keesokan harinya, Premier Sarawak akan mengadakan mesyuarat bilateral bersama Presiden Persatuan Tenaga Hidro Antarabangsa IHA yang juga merupakan mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull pada jam 10 pagi. Seterusnya, Datuk Pantinggi Abang Zohari dijadual menghadiri forum dialog bersama pemimpin utama ASEAN pada jam 11.30 pagi. Kemuncaknya pada jam 2 petang, Premier Sarawak akan menyampaikan ucaptama dalam Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 yang turut dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Dalam ucaptamanya, beliau dijangka berkongsi pencapaian dan visi Sarawak dalam penjanaan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti hidrogen hijau dan solar yang dijana oleh kuasa hidro boleh diperbaharui. Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 dijangka menghimpunkan lebih 1,000 orang delegasi terdiri daripada pemimpin-pemimpin utama dunia, pakar-pakar terkemuka dari sektor hidro, kewangan serta ahli-ahli akademik dari seluruh dunia. Persidangan anjuran IHA itu akan berlangsung bermula 31 Oktober hingga 2 November depan dengan tema Powering Sustainable Growth atau memperkasa pertumbuhan mampan. Di Miri pula, pemilik anjing diseru agar mendapatkan suntikan vaksin anti-rabies untuk haiwan peliharaan mereka dalam mengekang penyakit berjangkit tersebut. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, para pemilik perlu memanfaatkan program vaksinasi yang disediakan oleh kerajaan bagi mendapatkan vaksin secara percuma. Jelasnya, program vaksinasi anti-rabies, perlesenan anjing dan pemasangan microchip telah diadakan di pelbagai lokasi untuk kemudahan orang ramai. They have already conducted this mobile mass vaccination in Tengku, Tamarawa, and then Miri Stadium, also Majaya, Kudan, Desa Senari, and next month will be at the Simpang Petani of veterinary services. I have already discussed with them previously also that in order to make it very convenient for the dog owners, we encourage them to bring their dog to vaccination. We have this mass dog vaccination at different places, different places, and especially on weekend, so they are free to bring the dog to vaccination.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa melawat ke program vaksinasi anti-rabies anjuran Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak di tempat letak kereta 6 Leong Senadin Miri pada Ahad. Datuk Seri Lee turut menyeru pemilik yang belum mendapat suntikan anti-rabies baharu maupun memperbaharui suntikan tersebut untuk anjing mereka agar berbuat demikian secepat mungkin. Terdahulu pada Sabtu, program vaksinasi anti-rabies ini menyaksikan kira-kira 122 anjing telah diberikan suntikan. Keperkembangan seterusnya, Kerajaan Sarawak kini berada di fasa penyediaan cadangan bagi mengambil alih Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, ia adalah susulan Kerajaan Persekutuan telah bersetuju secara prinsip mengembalikan autonomi Pelabuhan Bintulu kepada negeri ini. Seperti yang telah diumum oleh Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri, dalam pada prinsipnya diorang dah bersetuju. Tapi cuma sekarang kita sedang menyediakan apakah cadangan-cadangan yang terperinci yang kita akan kemukakan kepada Kerajaan Persekutuan sebagai langkah untuk kita mengambil alih Pelabuhan Bintulu dari Pelabuhan Federal kepada Pelabuhan Negeri. We are working on it now, the proposal that we want to make to the federal government. Beliau berkata demikian kepada media semasa lawatan kerja pemantauan projek infrastruktur di rumah Stanley Lunyong di Kuala Serupai, Bintulu pada Isnin. Dalam perkembangan lain, beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berkata, projek jambatan cepat dijangka siap pada Oktober 2024. Jelasnya, projek yang kini mendahului jadual bakal mengubah landscape pembangunan bandar Bintulu selain memendekkan jarak perjalanan dari bandar itu ke lapangan terbang Bintulu. Ini adalah memuaskan. Sekarang ahead of schedule, jadualnya adalah 62.12%, tapi sekarang dia dah buat 67.2%, sekarang dah 27.6%, jadi melebihi dari sasaran. Dan saya yakin jambatan itu akan siap pada bulan Oktober 2024. Kita tadi telah berbincang dengan kontraktor, dengan JKR, bagaimana kita nak mengurus berbagai masalah yang dijangka mungkin dihadapi dalam 2-3 bulan tu. Dan kalau masalah misalnya pembekalan pasir, pembekalan pekerja, dan kalau masalah-masalah itu dapat kita selesaikan, jadi jadual bulan Oktober tu memang kita yakin dapat kita capai. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Amar Douglas Ugah berkata, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan RM130,831,500 bagi meringankan beban 2041 Ketua Isi Rumah KIR menerusi bantuan ihsan kebakaran dari tahun 2020 hingga 2023. Ujarnya, pada 2023 hingga kini, seramai 214 KIR telah menerima bantuan tersebut yang melibatkan peruntukan sebanyak RM14,450,000. Manakala untuk bahagian Bintulu sahaja, pada tahun ini seramai 72 KIR telah menerima bantuan sebanyak RM3,585,000. Manakala Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD akan memberikan tumpuan terhadap memperkasakan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menterinya Datuk Seri Roland Saga Wee In menjelaskan langkah ini bagi memastikan Sarawak melahirkan tenaga kerja mahir dalam industri melibatkan penggunaan STEM untuk memajukan lagi negeri ini. Katanya, kerajaan negeri kini sedang giat mencari 500 pakar dalam kejuruteraan, matematik, sains komputer dan kejuruteraan perisian. So aku kat main kita lagi kita di biak-biak ketemu ngagak tak tahu. Jadi ke bisi ketemu tu belajar step lebih. Dan tu kami juga 500 orang ilmu hal engineering, orang ilmu hal matematik, orang ilmu hal computer science, orang ilmu hal software engineering. Awak akan menolong beli suka ngagai microchip. Kita nak ngagai microchip, kita ngagai otak saja. Lama kita dah besi kontrak. Ngau Melexis yang company di Belgium. Yang kedua,
expert seperti ada di Germany. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program MEITD mengabas Jepak bertempat di rumah Ningkan Sungai Setiam Bintulu pada Isnin. Datuk Seri Roland menambah untuk memastikan aspirasi Sarawak menjadi negeri maju direalisasikan, penting bagi pelajar meningkatkan ilmu pengetahuan mereka agar dapat setanding dengan ilmuwan dari Barat. Dalam hal ini, katanya, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan pelbagai institusi pengajian tinggi seperti Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentex dan Sarawak Skills. Menurut beliau, Sentex menjadi platform terbaik dalam menyediakan latihan kepada belia sebelum mereka terjun dalam dunia pekerjaan sebenar. Selanjutnya, bantuan kebajikan menjadi permintaan utama rata-rata masyarakat di konstituensi Jepak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, masyarakat yang ditemui sepanjang tempoh berkempen sebenar PRK Dun Jepak meletakkan aspek itu sebagai hasrat utama khususnya golongan wanita bagi memperkasakan sumber pendapatan mereka seiring dengan kemajuan yang dikecapi pada masa kini. Menurut beliau, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK memainkan peranan utama dalam menyediakan saluran dan informasi yang betul berkenaan tata cara untuk memohon bantuan kebajikan tersebut. Kita memang boleh terangkan dan kita minta juga tolong Ketua Kaum untuk terangkan apa bantuan yang disediakan oleh kerajaan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, apa bantuan kalau wanita biasanya macam mana kami nak dapat bantuan untuk membantu kami berniaga ya. Jadi yang macam ni biasa bukan saja di sini tetapi di tempat lain juga ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa program Walkabout Calon Gabungan Parti Sarawak GPS di Pasar Malam Bintulu pada Isnin. Tambah beliau lagi, lebih ramai wanita cenderung dalam bidang perniagaan dan mereka turut memerlukan bantuan bagi mengembangkan perniagaan mereka. Ada local issues, saya rasa yang itu dah masuk dalam manifesto lah, local issues yang berkaitan dengan keperluan orang di Jepak ini sudah masuk dalam manifesto. Kerajaan kita tahu denyut nadi rakyat di kawasan Jepak ini, dengan itu sudah dimasukkan di dalam manifesto dan bila dimasukkan dalam manifesto, insya-Allah ia akan dilaksanakan sebab kerajaan kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Bila kita buat manifesto kita, ianya bukan hanya untuk tontonan saja, untuk bacaan saja, tetapi ianya insya-Allah akan dilaksanakan sebab kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak berhasrat merealisasikan aspirasi status bekalan elektrik penuh di negeri ini menjelang tahun 2025. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu, dalam hal ini projek dana permohonan tambahan atau lewat ALAF merupakan satu inisiatif berterusan oleh kerajaan negeri melalui kementeriannya bersama Sarawak Energy Berhad SEB untuk meringankan beban masyarakat luar bandar. Jadi tujuan projek ALAF diadakan untuk meringankan beban kewangan pemilik rumah bagi menyambung bekalan elektrik ke rumah masing-masing. Kerana sedia maklum bahawa setengah keluarga kita tidak mampu untuk membiayai penyambungan daripada last pole yang ada di luar sana ke rumah. Maka kerajaan membantu sepenuhnya melalui skim ALAF yang telah pun dilaksana di rumah Lampung dan juga di beberapa rumah kampung-kampung yang lain sejak 4-5 tahun yang lalu. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian projek skim ALAF di Rumah Lampau Dana Bintulu pada Isnin. Tambahnya, untuk kawasan Dun Jepak, kos pelaksanaan sebanyak RM7.29 juta telah dibelanjakan untuk projek rakyat yang melibatkan 397 isi rumah bagi memastikan penduduk menikmati bekalan elektrik tanpa gangguan. Mengulas lanjut, katanya projek ALAF di Rumah Lampau Dana telah disiapkan sepenuhnya pada tahun 2020 termasuk pemasangan meter oleh pihak SEB. Difahamkan sebanyak RM230 juta telah diperuntukkan bagi melaksanakan projek ALAF melibatkan lebih 20,000 isi rumah di seluruh Sarawak sejak ia diperkenalkan pada tahun 2018. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan sorotan program vaksinasi anti-rabies yang turut dilawati Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin di tempat letak kereta 6 Leong Senadin Miri pada Ahad. #saluran informasi rakyat, salam KAS.